Okay, so kita cerita berkenaan dengan business strategi yang saya janjikan nak story kepada anda. Okay, so yang pertama sekali kita pergi kepada pengenalan bagaimana cara untuk kawal emosi, tuan-tuan. So bagaimana kita nak kawal emosi kita sebagai seorang trader, ada beberapa cara untuk kita kawal kita punya emosi. Yang pertama, jadikan trading ini sebagai side income saja. Jangan kita nak set main income. Okay, tetapi dia punya study buatlah seperti main income. Oh, jelas lah dekat situ. Side income untuk trading. Study kita buat seperti itulah kita punya main income. Jelas lah. Itu yang pertama. Okey, yang keduanya kita hanya gunakan wang lebihan sahaja untuk trading. Kita tak boleh pakai duit untuk bayar bil elektrik. Kita tak boleh pakai duit untuk bayar kereta, untuk bayar rumah dulu. Dengan harapan nanti profit kita withdraw, kita bayar semula. Benda-benda yang kita nak tadi tu. Maksudnya lepas kita untung, okey, kita ambil balik duit modal, kita bayar bil elektrik, kita bayar rumah, kereta, dan kita ada profit dekat situ. Jawapannya jangan harap, sebab emosi kita akan terganggu. Okey. Dan yang ketiga adalah perlu ada main income. Apa maksud main income? Sama ada anda adalah seorang businessman, okey, anda berniaga ataupun memang anda mempunyai income iaitu daripada kerja hakiki anda. Okey, ketiga-tiga perkara ni sangat penting sebelum kita nak decide nak jadi seorang trader. Okey, dan itu adalah cara bagaimana kita boleh kawal kita punya emosi. Okey, apa itu main income? Kita cerita pasal main income. Dia ada dua. Yang pertama adalah bekerja, yang kedua adalah berniaga. Okey, bekerja ni adalah pendapatan tetap lah. Okey, pendapatan tetap bulanan, kita tambah allowance, OT, okey, dan sebagainya, claim dan sebagainya lah. Berniaga, kita menjual produk, kita berniaga, kita ada jual beli, okey, kita ada servis, maksudnya, dan pendapatan tidak menentu, betul? Betul tak berniaga ni pendapatan tak menentu? Jawapan dia salah. Main ni kita ajak mindset terlebih dahulu. Bekerja betul, pendapatan tetap bulanan, okey, itu daripada hasil gaji, allowance, OT, okay, insentif dan sebagainya lah. Berniaga sebenarnya pendapatan bukan tidak menentu, tetapi berniaga adalah pendapatan yang kita sendiri tentukan. Tolong betulkan mindset tu. Okay, kebanyakan orang akan cakap apa, berniaga ni pendapatan dia tak menentu. Sebab tu dia jadi tak menentu. Hari ni saya minta anda semua ubah. Okay, berniaga itu bukan pendapatan yang tidak menentu, tetapi pendapatan kita yang tentukan. Boleh macam tu. Okey? Apa maksud berniaga? Jadi berniaga ini, okey, ataupun bisnes ini adalah satu bermaksud daripada kamus dewan menjalankan kegiatan jual beli barangan ataupun perkhidmatan yang mendatangkan keuntungan. Itu daripada translate daripada kamus dewan. Tetapi apa maksud perniagaan? Apa maksud berniaga daripada kebanyakan motivator? Kebanyakan speaker dia cakap apa berniaga ni? Berniaga samalah menjalankan kegiatan jual beli barangan atau perkhidmatan dengan membantu menyelesaikan masalah pelanggan. Nampak ada beza ada dekat situ. Okey. Okey, so hari ni saya nak minta anda ubah sikit saja. Yang pertama, berniaga itu bukan pendapatan tidak menentu, tetapi pendapatan kita yang tentukan. Yang kedua, saya nak minta anda ubah, okey, berniaga itu apa dia? Menjalankan kegiatan jual beli barangan atau perkhidmatan dengan membantu menyelesaikan masalah pelanggan. Bukan berniaga nak untung. Itu mindset yang salah yang kita duk canang sebelum ni, yang kita duk bayangkan. Berniaga je nak untung, berniaga je nak untung. Berniaga je kita duk fikir poket sendiri. Tak. Berniaga betul adalah kegiatan jual beli ataupun perkhidmatan, tapi dengan membantu menyelesaikan masalah orang lain. Mindset kita betulkan hari ni, okey? Alright, kita pergi kepada apa yang difikirkan tentang perniagaan. Jadi kebiasaannya, bila kita dengar isu nak berniaga ataupun kawan-kawan kita sebut nak mula berniaga, dia akan fikirkan kepada tiga benda ni. Yang pertama apa? Modal. Okey, yang pertama dia akan fikirkan modal. Yang kedua dia akan fikirkan kedai. Faham tak? Dan yang ketiga dia akan fikirkan tentang produk apa dia nak jual. Okey, modal dia fikir apa? Duit. Macam mana aku nak berniaga ni? Aku kena cari duit dulu untuk berniaga, betul? Yang kedua dia akan fikirkan kedai. Aku nak berniaga, aku mesti kena ada kedai baru rank.
Baru orang cakap berniaga mesti kena ada kedai, betul tak? Tak ada kedai nak berniaga apa? Kan? Yang ketiga adalah dia fikirkan pasal produk. Apa benda yang aku nak jual? Dia suka tengok. Orang tu jual kopi lah kan. 3 in 1 kopi lah. Kopi milkshake lah apalah. Masa pun dia pun nak buat. Dia tengok orang tu jual aiskrim dalam pasu, dia pun nak buat. Dia suka tiru orang. Dia tak ada idea sendiri. Faham tak? Itu 3 perkara yang dia fikir. Tapi dengan saya pada kali ini, saya akan ajak kepada anda, tak perlu fikirkan kepada ketiga-tiga benda ni. Yang penting niat kita dulu. Okay? Dan saya nak story juga kepada anda, iaitu beberapa kesilapan besar sebelum terlibat dalam dunia perniagaan. Ini yang common berlaku. Yang pertama, dia niat nak cepat kaya. Dia fikir, aku nak kena banyak duit. Berniaga je dia nak untung banyak. Dia nak buat apa? Dia nak beli tu, nak beli ni. Nak berjalan sana, nak berjalan sini. Untuk diri dia. Dia tak fikir untuk orang lain. Walhal sepatutnya kita berniaga ini untuk membantu meningkatkan ekonomi semua. Maksudnya contoh macam ni ya. Kita berniaga, sekiranya kita ada wang lebihan, kita ada banyak profit. So kita boleh dermakan kepada orang. Kita boleh sumbangkan kepada orang tu. Kita boleh beri zakat yang lebih. Contoh, saya bagi contoh. Saya duduk kat kawasan kampung. Okey? Jadi kita tengok ada ramai orang susah dekat kawasan saya. Jadi saya niat apa? Okey, kalau aku ada banyak duit, mungkin aku boleh belanja depa ni makan. Aku boleh belanja depa ni, aku boleh beli yang tu dekat depa. Faham tak? So untuk struktur, untuk ramai, kegunaan ramai. Okey? So kita tak boleh fikir untuk diri kita saja. Okey, kita kena fikir untuk diri orang sama. Kita bantu adik-beradik kita bantu sahabat-sahabat kita, bukan untuk kita saja. Okey, niat tu bukan nak cepat kaya, tapi niat untuk orang lain dulu. InsyaAllah kita niat ke orang lain, kita akan dapat sekali. Itu yang pertama. Kesilapan besar yang kedua adalah dia suka kira untung terlebih dahulu. Berniaga tak lagi, experience apa tak ada, dia suka kira untung. Dia kira untung macam mana? Contoh macam ni. Kita berniaga, contoh okey kita kata tiba-tiba kita nak sembang dengan kawan. Sembang-sembang dengan kawan kata, aku rasa aku nak jual yak. Satu balang ni boleh dapat 100 cup. Satu cup kita jual RM2. Dekat situ kita dah untung lah. Nampak tak? Dia kira siap-siap dah. Kita jual 5 balang sehari. Kali RM2, duk ada 5. Satu balang boleh untung RM200. Faham tak? Satu balang untung RM200. 5 balang RM1,000. Dia bukan kira setakat tu dia kira sebulan siap. Sehari RM1,000. Kalau sebulan RM30,000. Nampak? Dia kira siap-siap dah. Dia imagine lah, boleh pakai Mustang. Nampak tak? Dia kira untung siap-siap lah. Walhal dia tak nampak realiti dia. Hujan lah, ayak tak habis lah. Bandaran kacau lah. Nampak tak? Kos lagi dia tak baca. Penat dia tunggu lagi. Nampak dekat situ. Dia suka untung. Dia imagine yang untung dulu lah. Tapi bila dia pergi ke real business, dan apa yang dia imagine tu tak capai. Contohnya sebulan dia tak ada pun RM30,000. Tengok-tengok sebulan ada RM1,000 lebih. Dia akan jadi moral down cepat. Okay? Dia akan jadi apa? Moral down cepat. So dia akan tidak bersemangat lagi dah untuk berniaga sebab tu. Sebab apa? Dia imagine terlalu tinggi. Walhal dia kena letak strategi dulu. Macam mana dia nak dapat RM30,000 sebulan, dia kena letak strategi. Bukan dia kira siap-siap. Okay? Yang ketiga, buat pandai. Hak ni ramai dekat kalangan kita. Apa maksud buat pandai ni tuan-tuan? Dia buat pandai ni maksud dia apa? Dia baru dengar orang lain berniaga. Dia dah dia dengar orang lain buat berniaga. Contohnya, hantar dah kawan aku dia boleh bagi supply barang kat kita. Satu barang ni kita boleh untung lebih kurang dalam RM3. Hang bayang tengok kalau sehari kita boleh jual RM1,000. Yang ni boleh buat punya. Hang tengok dekat sini berapa ramai yang pakai ni. Berapa ramai. Dia buat pandai je lah. Benda tak jalan lagi, dia dah buat pandai dah. Dia dah assume orang tu nak beli, orang ni nak beli. Dan once bila dia masuk ke dalam real business, benda tu tak capai pun. Sama juga konsep macam tadi. Bila tak capai, dia akan moralize sendiri. Okey, bagaimana nak mula berniaga? Kita pergi terus kepada bagaimana nak mula berniaga. So, sebelum tu saya kenalkan nama saya. Nama saya Jamil bin Baharom. So, kebolehan saya adalah membantu menyelesaikan masalah trader yang gagal mengawal emosi dalam urusan jual beli saham sehingga menyebabkan kerugian, mengatasi keuntungan dengan memberi pendedahan pembelajaran, terutama dalam technical analysis. Okey, selain daripada
Saya sebagai speaker saham, saya juga sebagai speaker forex. Okay, saya juga ada buat developer dan saya juga ada buat production untuk drama dan filem. Itu serba sedikit daripada saya. Right? Bagaimana nak mula berniaga? Saya cerita story saya dulu. Ni adalah real story. Saya mula berniaga di bangku sekolah lagi. Seriously, saya mula berniaga di bangku sekolah lagi. Yang mana darjah 3 saya dah start berniaga. Apa saya buat? Saya share sikit lah. Saya pergi ke market, pasar pagi atau pasar petang. Saya beli lebih kurang 100-200 gram keropok, kerepek dan saya bungkuskan kecil-kecil. Saya punya margin, saya punya profit banyak juga kat itu. Okay, saya beli RM1, saya boleh jual balik RM5. Masa tu, masa di zaman ataupun bangku sekolah lagi, saya secara tak sedarnya, saya dah mulakan pun dalam bidang perniagaan. Masa sekolah lagi saya dah berniaga rupanya. Okay, daripada segi pendidikan saya tak tinggi. Paling tinggi adalah diploma mekanikal di Politeknik Engku Omar dekat Ipoh. Okay, so selepas saya keluar daripada Politeknik, saya bekerja sebagai technician dan car service advisor selama 4 tahun. Okay, kemudian saya berhenti kerja pada usia 26 tahun dan kerja semula selepas 2 tahun. Okay, saya dah berhenti kerja untuk bisnes pada umur 26 dan saya masuk balik kerja 28 tahun. Maksudnya saya berniaga 2 tahun gagal. Bila kita dah berhenti kerja, kita buat bisnes dan kita masuk balik kerja, means gagal. Tapi saya tak patah semangat. Selepas 2 tahun saya berhenti kerja kali kedua, iaitu pada usia 30 tahun dengan ilmu. Okay, saya pergi belajar, ada strategi sehingga sekarang saya tak kerja dah. Maksudnya saya adalah seorang peniaga lah sehingga hari ini. Dan saya capai 1 juta pertama pada usia 31 tahun, iaitu setahun selepas saya mula berniaga dengan ilmu. Alright, dan kini usia 35 tahun pada tahun 2020 saya boleh generate income. Income bukan sale. Income sebulan 200 ke 500 ribu di dalam bisnes. Bukan sale. Ini adalah income bulanan. Okay, so macam mana saya boleh capai? Itu yang kita nak kena tahu, takkan cerita saja kan. Okay, so macam mana saya boleh capai? Yang pertama sekali saya belajar daripada kesilapan tadi itulah. Okay, macam saya kata 2 tahun saya berniaga tu saya tak belajar. Ni yang saya duk cerita ni. Ni nak cepat kaya, kira untung, buat pandai. Ni saya lah. Saya bukan kata kau balik. Ni saya masa tahun 2014, 2016 masa tu. Okay, ni saya masa tahun tu lah. Okay, ni buat pandai tu saya lah. Kira untung dulu tu saya lah. Niat nak cepat kaya pun saya lah. So apa yang saya cerita ni bukan saya cerita dekat orang lain, tapi saya cerita diri saya sendiri. Kalau terasa terkena kat anda tu, kebetulan. Okay, yang pertama sekali saya belajar daripada kesilapan. So selepas tu saya belajar dengan mentor. Okay, saya pergi kelas berbayar. Banyak cikgu yang saya pergi. Ada di antaranya apa? Dr. Aziza Osman. Okay, ramai lagi lah. Okay, kemudian saya ubah mindset. Mindset apa yang saya ubah? Ni, mindset yang saya cakap tadi tu. Berniaga bukan nak untung. Berniaga nak selesai masalah orang. Itu satu. Berniaga pendapatan bukan tak menentu. Berniaga pendapatan kita yang tentukan. Itu yang saya ubah. Boleh? Dapat kat situ lah. Okay. Ni lah yang saya cerita kat bawah ni. Berniaga pendapatan yang kita tentukan. Usaha fikir modal, kedai, produk. Niat bantu selesaikan masalah orang. Bukan kayakan diri sendiri. Itu yang saya ubah dalam bisnes. Alright. Business strategi. Baru kita pergi kepada business strategi yang mana saya akan kongsikan pada hari ini. Okay. Pada video kali ini, saya akan kongsikan kepada anda. Okay. Bagaimana nak mulakan perniagaan tanpa menggunakan sebarang modal, kedai, produk sendiri yang terbukti boleh bantu orang ramai dekat luar sana. Okay. Memperolehi pendapatan yang lumayan. Macam mana? Nak dengar tak? Nak dengar teruskan lah. Okay. Hari ini saya akan kongsikan, pada video kali ini saya akan kongsikan kepada anda business strategi. Okay, macam mana saya kongsikan kepada anda ni, macam mana kita nak berniaga tanpa menggunakan modal, kedai dan produk sendiri. Tapi, income lumayan. Yang pertama, petikan daripada page Nizam Malik. Okay, reminder. Sekejap, kita patah balik. Saya nak cerita business strategi ni adalah di dalam circle trader. Okay, tahu tak, saya nak bagi extra. Cikgu saya kata, kalau nak berniaga, kita kena ada kita punya kekuatan. Apa kekuatan kita? Apa kemahiran kita nak berniaga? Contoh, kemahiran saya menjahit baju. Saya boleh jual baju. Kemahiran saya repair aircon, repair rumah, saya boleh berniaga untuk servis yang tu.
Tapi kita di dalam circle trader, kita kena cari apa kemahiran kita dekat dalam circle trader. Dapat? Okay, so yang pertama, tanpa menggunakan modal, tanpa menggunakan kedai, tanpa ada produk. Yang pertama ada Remiser. Mari saya share kepada anda, apa itu Remiser? Yang saya petik daripada Facebook Nizam Malik pada 2 Disember 2019. Apakah itu Remiser? Yang dia cerita dekat sini, Remiser merupakan seorang yang terlibat dalam investment bank ataupun syarikat broker. Jadi apa tugas Remiser? Membantu anda dalam proses pembukaan akaun CTS, akaun saham yang kita buka loh. Remiser lah yang buat. Remiser yang bantu. Nampak ada Nizam Malik tulis apa? Membantu. Nampak? Ada dia kata berniaga. Memproses, ada tak? Dia kata membantu anda dalam proses pembukaan akaun CTS. Membantu dalam masalah-masalah teknikal. Membantu dalam urusan jual beli. Nampak tak? Membantu. Kita nak dibantu tak? Nak lah. Klien, customer nak dibantu. Jadi kita kena habaq, kita nak bantu. Okay? So Remiser dia peranan dia macam tu lah. Okay? So bagaimana nak jadi Remiser? Kita cerita macam mana nak jadi Remiser. Betul ke? Tak pakai modal, tak pakai kedai. Betul ke? Mari kita cerita bagi benda tu ada bukti dan result. Attend exam. Yang pertama sekali anda kena attend exam. Modul 6 dan modul 7 di Suruhanjaya Security. Ada modal sikit lah. Lebih kurang berapa ratus saya tak ingat lah. Okay, satu exam lebih kurang 100 ke 120 macam tu. Jadi anda kena pergi exam dulu, modul 6 dan modul 7 di Suruhanjaya Security. Selepas anda attend exam, anda kena lulus, then anda boleh apply Remiser pada mana-mana broker. M+, ada Maybank, ada RHB, ada boleh apply di mana-mana saja. Okay? Yang ketiga, pemegang ijazah atau sekurang-kurangnya diploma berkaitan dengan akaun. Jadi anda kena ada sekurang-kurangnya diploma berkaitan dengan akaun. Kalau diploma mekanikal macam saya, boleh tak jadi Remiser? Tak boleh jawapan dia. Okey, kalau diploma apa lagi? Diploma ukur tanah, boleh tak? Tak boleh. Dia kena accountancy. Ataupun ekonomi. Boleh lah berkaitan. Okey. Kemudian anda akan dibayar komisen berdasarkan trading customer. Okay? So modal dia dekat sini adalah sikit tapi taklah banyak. Tapi orang kata, bukankah ini kerja? Betul. Ini kerja. Anda akan dibayar komisen. Betul, ini kerja. Tapi kerja yang kita tentukan berapa nilai gaji yang kita nak, itu saya kategorikan dia sebagai berniaga. Maksud dia dekat sini, anda nak income banyak, tak ada cara lain. Mesti kena berniaga. Mesti kena berniaga. Kalau nak pegang jawatan yang besar-besar seperti Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet, yang tu kena masuk bertanding. Tak payah attend exam, itu kena masuk bertanding. Nak kena bagi menang dulu, nak pikat hati rakyat dulu. Susah panjang cerita. Berniaga adalah salah satu cara macam mana kita nak generate income yang agak besar lah. Jadi Remiser ni dia kata, Remiser ni bukan ke kerja. Tapi bagi saya, betul, dia kerja. Dia adalah career. Tapi career dia more to business. Sebab pendapatan dia tentukan berapa dia nak. Okay, dapat ada kat itu. Kalau tak setuju tak apa, saya ada benda lain. Selain daripada Remiser, saya boleh ajak benda lain. Okay, mari kita tengok. Ini contoh pendapatan Remiser. Ini salah seorang Remiser yang saya boleh dapatkan dia punya payslip. Ni sebenarnya private and apa benda private lah, sepatutnya tak boleh tunjuk. Jadi saya tutup alamat rumah lah. Okay. Yang ni Remiser ni adalah wife saya sendirilah. So saya dapat lah dia punya payslip. Okay. So dia baru register awal tahun 2020. So sekarang ni waktu saya record bulan 9, maksudnya baru 9 bulan. Okay. Dia jadi sebagai seorang Remiser. Anda boleh tengok sendiri komisen ataupun pendapatan yang diperolehi hasil daripada kerjaya sebagai seorang Remiser ada sehingga hampir 8,000 sebulan. Nampak? Ni bulan apa ni? Bulan 9. So tengok sekali, bulan 9 7,893. Boleh tahan tak? Banyak tak? Banyak tak? So okey maksud dia nak dapat 10,000 ada cara dia. Nak dapat 50,000 ada cara dia. Ada tak Remiser yang inginkan 50,000 sebulan? Ada. Pasal apa pula tak ada? Apa percaya? Sedangkan yang ni baru buat lebih kurang 9 bulan pun dah 8,000. Bayangkan yang buat 9 tahun.
Kalau 9 tahun anda jadi remiser, sorry to say lah, mungkin ada remiser yang play saya punya video ni, minta maaf. Okay, kalau 10 tahun pun dah jadi remiser, baru income sama dengan orang yang 10 bulan, kena fikir sesuatu. Macam mana nak tingkatkan anda punya pendapatan. Dia ada cara dia. Dia kena belajar. Faham tak? Bukan saya kata tak bagus, tapi kita perbetulkan balik. Apa yang silap? Kita kaji balik. Kita duduk balik. Kita belajar. Macam mana? So nak belajar macam mana? Sini kita tengah ajak ni. Ni baru saya cerita sikit-sikit baru. Okay? Yang seterusnya. Ini remiser. Apa itu introducer broker? Dia sama macam remiser. Okay, dia sama macam remiser. ICM partner contohnya. Saya sendiri sebagai ICM partner ataupun introducer broker. Tasma pun adalah introducer broker. Okay, dia sama dah macam remiser. Dia sama lebih kurang macam remiser. Okay, cuma beza dia adalah remiser Bursa Malaysia. Introducer broker ini adalah untuk forex, untuk oil, untuk komoditi yang global. Dia tak perlu attend sebarang exam. Boleh apply IB pada mana-mana broker. So, anda akan dibayar commission berdasarkan trading yang customer buat. Okay, nak tengok income IB. Kalau anda nak tengok income IB secara lebih detail, boleh pergi subscribe ataupun pergi ke YouTube Jamil Baharom. Okay, ada saya upload. Nak tahu berapa income introducer broker ataupun affiliate broker ICM, so anda boleh play. Tapi saya share jugalah kat sini. Gambar yang pertama sekali, sebelah kiri sekali itu adalah Muhammad Rizal bin Ghazali. Ini seorang player football Kedah. Okay. So kita tengok pendapatan dia yang latest pada bulan Ogos. Okay. Yang tadi saya tunjuk remiser tu bulan 9. Yang ni tak masuk lagi bulan 9. Dia dapat bulan 8 punya. Okay. So pada bulan 9, pada bulan Ogos 2020. Pendapatan dia selama sebulan adalah $3,178.89. Ataupun bersamaan dengan RM13,000. Banyak lah RM13,000. Tak banyak. Biasa je. Kantoi ya Tasma. Okey. Yang kedua, Muhammad Hanafi bin Nasri. Itu Tasma lah tu. Income dia pada bulan Ogos 2020 adalah sebanyak $7,818. Ataupun kita convert dalam ringgit Malaysia sebanyak RM32,000. Yang ketiga tu, Muhammad Zalim bin Dahlan. Cik Mat. Dia punya income bulan Ogos 3,765.74 ataupun bersamaan dengan 15,800. Yang keempat, Ahmad Zaki bin Osman. Dia ni bekerja. Dia ni buat part time dia ni. Saya bagi tahu terus terang, dia buat part time saja. Muhammad Rizal Ghazali pun buat part time saja. Okey. Pendapatan Ahmad Zaki sebulan RM15,000. Yang kelima tu Muhammad Fatur Rahman. Yang ni full time. Okey, pendapatan sebulan RM24,100. Yang terakhir sekali tu saya. Pendapatan sebulan RM130,000. Kurang sikit bulan 8. Sebab PKP kot. Okey. Mana pilihan anda? Remiser atau anda nak jadi IB? Pilih, saya bagi anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bagi anda 6 pilihan. Apa yang anda nak buat, kita boleh guide. Nampak tak? Semua tu tak menggunakan modal. Tak perlu ada kedai. Tak perlu ada produk. Okay, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Jamil bin Baharom. Saya merupakan Master Introducer Broker bagi wilayah Asia untuk broker ICM Capital London. Jadi ramai yang tak tahu bahawa Introducer Broker ini boleh memperolehi pendapatan yang agak lumayan. Jadi hari ini saya nak berkongsi kepada anda berapakah pendapatan seorang introducer broker dan juga apakah kejayaan mereka sepanjang tempoh setahun lebih ini. Jom saya tunjuk. Jadi tuan-tuan, inilah rutin harian saya. Pagi saya pergi ke pejabat dan malam baru saya balik ke rumah.
Nak dapat hasil yang lebih, mesti bekerja lebih. Seperti yang saya janjikan tadi, jom kita naik atas, kita tengok prestasi IB yang bersama dengan saya sepanjang tempoh setahun ini. Ini adalah bilik trader yang saya tempatkan di rumah saya. Okey, jadi saya akan buat analisis dekat sini. Tapi bukan yang tu yang saya nak share. Yang saya nak share hari ni adalah, kalau anda boleh tengok dekat sini, seramai 291 ejen berdaftar setakat hari ini. Saya Muhammad Riza Ghazali. Ini dia akan tunjuk. Okey, sekejap dia tunjuk akaun real. Nama dia. Hai semua, saya Harian Muasabah. Okey, clear tak? Okey, so saya nak tunjukkan anda akaun sebenar. Ini sebenarnya akaun real, okey? Saya Farhi Syamel. Pendapatan dia 6,333 USD sebulan. Lumayan lah tuan-tuan. Saya Muhammad Rajai bin Abdul Halim. Berapa jumlah pendapatan saya pada bulan lepas? Saya nak berterima kasih dan berbesar hati kepada Tuan Jamil Baharum. Saya Muhammad Zalim bin Dahlan. Ini pendapatan saya selama sebulan, so sebanyak 4,200 ataupun bersamaan dengan 17,640 ringgit Malaysia. Saya Muhammad Nafi bin Nasir. Okey, kalau anda dapat lihat di sini, ini adalah income saya pada bulan Jun dan juga bulan Julai. Yang mana kalau kita lihat dekat sini, average saya punya pendapatan adalah sekitar 7 ke 8,000, yang mana kalau kita convert dalam RM lebih kurang 30 ke 35,000 untuk sebulan. Saya Ahmad Zaki. Alhamdulillah, selama 6 bulan saya memperolehi pendapatan sebanyak 21,000 bersamaan dengan RM87,000 Malaysia. Okey, jadi anda dah dapat lihat sendiri betapa mewahnya pendapatan mereka sebagai seorang IB. Jadi hari ini kebetulan saya nak tunjuk pendapatan saya setakat sekarang dan juga kawan-kawan yang lain. Okey, so sebelum kita masuk beradu, kita rekan-rekan kawan-kawan boleh tengok komisen saya setakat sekarang. Okey, kalau boleh saya kongsikan kepada anda. Mai dekat sikit. Okey, ini rebate yang saya terima setakat jam 12.39 pagi. Okey, ini adalah akaun real yang mana rebate itu akan dimasukkan setiap minit. Yang mana sehingga sekarang kalau kita boleh tengok sebanyak $4,472. Okey, jom saya tunjuk rebate kawan-kawan saya yang lain. Okey, so kita tengok sahabat saya yang bernama Fatur Rahman. Okey, kita tengok dulu nama dia Fatur Rahman. Alright, so dia punya income sekarang $382. Okey, kita tengok income Ahmad Zaki. Setakat sekarang dah $256. Dan kita tengok lagi Hanafi. Okey, sehingga sekarang $485. Kalau kita tengok Muhammad Zalim. Okey, ini belum tutup lagi tau. Tutup pukul 5 pagi. So dia akan kira akaun ni sampai pukul 8 pagi. Okey, Muhammad Zalim $200. Alright, so kita tengok lagi apa lagi? Muhammad Syamil $269. Okey, kalau anda rasa komisen ataupun rebate yang diterima oleh saya terlalu tinggi, mungkin agak sukar untuk anda capai, anda jangan tengok kepada saya. Anda tengok kepada partner-partner yang saya latih. Okey, $250, $200 sehari. Okey, bersamaan dengan RM1,000. Itu dah lumayan sebenarnya. Jadi kalau sepanjang sebulan pendapatan boleh mencecah sehingga RM20,000. Jadi hari ini tuan-tuan, saya dengan rela hati untuk ajak anda, untuk latih, untuk train anda menjadi seorang IB seperti mereka tadi. Jadi jangan lepaskan peluang. Okey, jom belajar bersama-sama dengan saya. Saya akan turunkan segala ilmu, saya akan curahkan segala ilmu kepada anda. Bagi hati kepada saya bagi komitmen saya kepada anda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.